Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada siri ya, dalam Sihat. Hari ini kita nak masuk pelajaran ke-9 asas Bismillahirrahmanirrahim. pengertian hak asasi manusia. Allahumma ftah alaina hikmataka وانشر Apa saya علينا belajar من خزائن رحمتك bersedia يا أرحم sama-sama الراحمين. mengikuti PDPC pada kali ini. Dan pada kali ini kita akan mempelajari tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang ke-9, pelajaran yang ke-9, unit yang kedua, iaitu hak asasi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Okey, ini akan kita pelajari pada kali ini. Pertama, pengertian hak asasi manusia menurut Islam. Kemudian hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam. Yang ketiga, kesan pengabaian hak asasi manusia. Yang keempat, kepentingan sistem sosial Islam kepada agama, politik, ekonomi, pendidikan dan perpaduan. Dan seterusnya, rumusan dan penilaian. Jadi, di akhir PDPC ini, diharapkan pelajar pertama dapat menyatakan pengertian hak asasi manusia menurut Islam. Yang kedua, menjelaskan hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam. Yang ketiga, menerangkan cara mengaplikasikan hak asasi manusia dalam kehidupan seharian. Yang keempat, menerangkan kesan pengabaian hak asasi manusia. Yang kelima, menjelaskan keistimewaan sistem sosial Islam. Yang keenam, membanding bezakan antara sistem sosial Islam dengan sistem sosial bukan Islam. Dan akhir sekali, menerangkan kepentingan sistem sosial Islam kepada agama, politik, ekonomi, pendidikan dan perpaduan. Harapan saya, pelajar-pelajar telah pun mempunyai berada di hadapan pelajar-pelajar sekalian buku teks Tasawuf Islam tingkatan 4, muka surat 92, 3.1.3 hak asasi manusia, dan juga buku PDPC, buku kerja PDPC berfokus KSSM Islam tingkatan 4. Okey, harapan saya semua pelajar dah ada buku tersebut, dah berada di hadapan mata, dan di tangan dah ada pen untuk dicatatkan, untuk membuat catatan apa yang akan kita bincangkan pada kali ini, pada hari ini. Okay, untuk buku PDPC itu buku muka surat 54. Okey, kita mulakan. Pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia bermaksud, hak asasi manusia menurut Islam bermaksud hak asasi yang diperlukan oleh setiap manusia untuk menjalani kehidupan dengan selesa dan sejahtera. Maksudnya, hak asasi manusia ini ialah benda ataupun perkara yang mesti dimiliki oleh manusia kerana mereka manusia bagi menjalani kehidupan dengan sejahtera dan selesa. Okey? Antara hak asasi yang mesti manusia dapat ialah pertama,
kebebasan untuk beragama. Setiap manusia bebas untuk untuk beragama, untuk meluk apa-apa agama yang pada pemikiran mereka, agama tersebut adalah sesuai dengan kehidupan mereka. Dan agama Islam tidak pernah memaksa orang bukan Islam untuk menganuti agama Islam. Penganutan agama Islam adalah berdasarkan kerelaan seseorang tersebut. Islam memberi kebebasan kepada agama lain untuk mengamalkan ajaran agama mereka selagi mereka tidak cuba untuk mengganggu-gugat agama Islam. Yang kedua, kebebasan ini bukan bersaudara ni silap, kebebasan bersuara. Ini satu kesilapan typing. Kebebasan bersuara, bukan kebebasan bersaudara. Ini kesalahan ejaan. Iaitu Islam menjamin seseorang manusia untuk bebas mengeluarkan pendapat masing-masing selagi tidak merosakkan perpaduan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti contohnya fitnah, memfitnah, mengadu domba seseorang. Itu tidak dibenarkan. Itu bukan kebebasan bersaudara. Mengumpat, itu bukan kebebasan bersuara sebab dia telah mengganggu ketenteraman orang lain. Yang ketiga, perlindungan nyawa. Islam menjadikan nyawa manusia sebagai sesuatu yang amat berharga. Dan Islam juga telah mengenakan hukuman kisos terhadap orang yang mencederakan anggota tubuh badan orang lain ataupun orang yang membunuh orang lain tanpa hak, tanpa kebenaran. Yang keempat, kehormatan diri. Ini pun sila ejaan. Kehormatan diri di mana manusia, setiap orang berhak untuk menjaga kehormatan diri masing-masing agar tidak dipandang hina oleh orang lain. Batu Islam mengharamkan manusia daripada melakukan perbuatan yang boleh mencemarkan maruah diri mereka seperti pergaulan bebas, berzina, melakukan perbuatan yang tak senonoh dan sebagainya. Yang kelima, kebebasan memiliki harta yang halal. Memiliki harta yang halal untuk mereka gunakan untuk menyara diri sendiri dan keluarga. Dan yang keenam, Islam menjamin hak untuk mendapat keamanan dan keselamatan serta kesejahteraan hidup manusia. Selagi mereka tidak menggugat, selagi mereka tidak melanggar undang-undang. Jadi mereka diberi keamanan dan keselamatan untuk berada dalam negara. Bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan, menerapkan hak asasi manusia dalam kehidupan seharian? Pertama, Islam memberi kebebasan kepada semua manusia dalam mengamalkan ajaran agama masing-masing selagi tidak mengganggu agama lain. Yang kedua, Islam melindungi nyawa, akal dan kesihatan dengan menjatuhkan hukuman kisos untuk menjaga nyawa dan pengharaman dadah untuk melihara akal dan kesihatan. Islam juga memberi kebebasan kepada manusia untuk memiliki harta dengan mensyariatkan hukum hudud untuk menjaga harta daripada dicuri oleh orang lain. Yang keempat, Islam memelihara kehormatan maruah diri manusia dengan mengharamkan zina supaya manusia tidak dihina dan maruah mereka akan terjaga. Ini cara Islam mengaplikasikan hak asasi manusia. Seterusnya, kita dah bincang apakah hak asasi manusia dijamin oleh Islam tadi. Yang kedua, yang ketiga, apa kesan pengabaian hak asasi manusia? Apakah berlaku jika hak asasi tadi tidak dijaga? Akan berlaku. Pertama, berlakunya perbalahan dan pemusuhan dalam masyarakat kerana berleluasanya penindasan. Kerana berlakunya penindasan.
Yang kedua, masyarakat akan berpecah belah kerana berleluasanya sifat mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, gejala sosial seperti jenayah akan berleluasa. Yang keempat, amalan rasuah, pecah amanah dan sebagainya akan berlaku dengan secara terang-terang dalam negara dan dalam masyarakat. Ini antara kesan jika hak asasi manusia tidak dijaga. Seterusnya, apakah keistimewaan sistem sosial Islam? Sistem sosial Islam pertama, dia adalah bersumberkan Al-Quran dan hadis dan sunnah, ataupun dia adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ciptaan manusia. Yang kedua, dia menjaga hak asasi manusia untuk hidup dengan tenang dan sejahtera di dalam sesebuah negara. Yang ketiga, sistem sosial Islam menjadikan keluarga sebagai asas masyarakat sejahtera. Eloknya keluarga, terjaganya keluarga, maka akan melahirkan sebuah masyarakat yang aman dan sejahtera. Dan yang keempat, hak asasi manusia, sistem sosial Islam ni. Keistimewaan sistem sosial Islam. Ini bukan asasi. Pertama, dia bersumber ke Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sistem sosial Islam menjaga hak asasi manusia. Dan yang ketiga, sistem sosial Islam menjadikan keluarga sebagai asas menjadikan sebuah masyarakat yang sejahtera. Dan keistimewaan yang keempat, sistem sosial Islam membangunkan modal insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Seterusnya perbezaan. Apakah perbezaan antara sistem sosial Islam dengan sistem sosial bukan Islam? Perbezaan yang pertama, sistem sosial Islam berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan sistem sosial bukan Islam berasaskan pemikiran manusia semata-mata. Yang kedua, sistem sosial Islam berdasarkan persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah. Sedangkan sistem sosial bukan Islam berteraskan kepada warna kulit, kedudukan dan pangkat seseorang. Sistem sosial Islam mementingkan dunia dan akhirat, sedangkan sistem sosial bukan Islam hanya mementingkan keduniaan semata-mata. Dan akhir sekali, sistem sosial Islam mengutamakan kepentingan umum, kepentingan awam daripada kepentingan individu. Manakala sistem sosial Islam lebih mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan umum. Ini perbezaan ketara antara sistem sosial Islam dengan sistem sosial bukan Islam. Seterusnya, apakah kepentingan sistem sosial Islam kepada agama, kepada politik, kepada ekonomi, kepada pendidikan dan perpaduan? Kepentingan sistem sosial Islam kepada agama, dia melahirkan masyarakat yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kedua, syiar Islam dapat ditegakkan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, hak dan kebebasan agama dapat dipraktikkan dalam masyarakat. Kalau sistem sosial Islam terlaksana dalam sebuah negara. Itu segi agama. Segi politik pula, politik dia akan menjamin kestabilan politik. Kestabilan politik berasaskan syariat Islam. Yang kedua, memastikan pemerintahan dilaksanakan dengan adil dan amanah. Dan yang ketiga, pentadbiran masyarakat dan negara adalah bersumberkan prinsip akidah, syariah dan akhlak. Itu segi politik. Ekonomi, dia akan menegakkan keadilan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan kepada sistem jual beli dan pengharaman riba serta penindasan dalam sistem ekonomi. Yang kedua, memberi kebebasan kepada semua pihak untuk berusaha mencari harta dan memiliki kekayaan secara halal. Dan yang ketiga, Islam menjamin hak individu untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal. Itu ekonomi. Pendidikan pula, dia dapat membangunkan sistem pendidikan yang holistik yang meliputi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Yang kedua, dia mementingkan penguasaan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dan yang ketiga, akan melahirkan individu yang terdidik dengan ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia. Dari segi perpaduan, kepentingan sistem sosial kepada perpaduan, sistem sosial Islam kepada perpaduan, dia akan mewujudkan masyarakat yang saling menghormati
antara satu sama lain. Yang kedua, dapat menyemai sikap saling memahami antara ahli masyarakat. Dan akhir sekali, Islam mengharamkan perbuatan yang boleh merosakkan perpaduan masyarakat seperti mengumpat dan fitnah. Ini antara mengapa kita mesti melaksanakan sistem sosial Islam dalam masyarakat. Kerana dia dapat memberi manfaat, memberi kebaikan kepada semua sudut, sama dari segi agama, politik, ekonomi, pendidikan dan perpaduan masyarakat. Ada lagi, segi agama lagi, dia perhubungan antara manusia adalah berteraskan kepada panduan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara keadilan sosial adalah berteraskan keadilan Islam. Segi politik, pelaksanaan sistem pentadbiran Islam dapat dilaksanakan dengan menyeluruh dalam negara dan pentadbiran Islam dapat ditegakkan dalam negara. Segi ekonomi pula, Islam menganjurkan manusia supaya berusaha meningkatkan taraf hidup dengan mencari harta secara halal. Dan seterusnya, harta yang diperolehi mestilah dinafkahkan kepada keluarga dan membantu golongan yang kurang bernasib baik. Okey, seterusnya, pendidikan, hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dapat dilaksanakan dalam masyarakat. Dan akhir sekali, ilmu pengetahuan yang dilaksanakan dalam negara tersebut adalah berlandaskan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perpaduan pula, keadilan sosial dapat direalisasikan kepada seluruh ahli masyarakat dan akhir sekali dapat mewujudkan masyarakat yang saling bantu-bantu untuk kebaikan bersama. Ini antara kepentingan apa akan berlaku jika sistem sosial Islam dapat dilaksanakan dalam sebuah negara. Okey, itu antara tajuk yang telah kita bincangkan. Dan sebagai rumusan, harapan saya pelajar dapat, setelah kita belajar tadi, setelah saya bincangkan tadi, pelajar telah dapat menyatakan pengertian hak asasi manusia, dapat menjelaskan hak asasi manusia yang Islam, dapat menerangkan cara mengaplikasi hak asasi manusia dalam kehidupan seharian, dapat menerangkan kesan pengabaian hak asasi manusia, dapat menjelaskan keistimewaan sistem sosial Islam, serta dapat membanding bezakan antara sistem sosial Islam dengan sistem sosial berkat Islam, dan akhir sekali dapat menerangkan kepentingan sistem sosial Islam kepada agama, politik, ekonomi, pendidikan dan perpaduan. Okay, sebagai rumusannya, Islam memberi kebebasan kepada semua manusia dalam mengamalkan ajaran agama masing-masing sekali tidak mengganggu agama lain. Islam melindungi nyawa, akal dan kesihatan dengan menjatuhkan hukuman qisas untuk menjaga nyawa dan mengharamkan darah untuk memelihara akal dan kesihatan. Dan Islam memberi kebebasan kepada manusia untuk memiliki harta dengan mensyariatkan hukum hudud untuk menjaga harta dengan cara yang halal. Okay? Dan akhir sekali penilaian. Kita ada penilaian sini. Okay? Saya akan masukkan link ni di dalam komen di bawah. Pelajar boleh ambil link ni untuk membuat latihan. Okay, saya rasa itu saja untuk kali ini. Apa yang baik datang pada Allah, apa yang buruk itu kelemahan diri saya. Saya minta maaf, jika terdapat barang kesalahan dan kesilapan. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu merupakan kelemahan diri saya sendiri. Dan akhirnya, sebagai penutupnya, kita membaca tasbih kafarah dan surah Walah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.